Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi Khairul Syazwan bin Muhammad Wira. Al-yawm sanuqaddimu lakum al-mawdu' al-qiyas wa usul fiqh fi tashkil hukum syar'iyyah fi hadzal waqtu. Madza tafhamu anil qiyas? Al-qiyas huwa amaliyatu ijtihad على أساس القياس بين آيات القرآن والسنة أو الترتيب المعروف بالفعل بأشياء جديدة. القياس هو وضع قانون سابق له أوجه تشابه من حيث العقل والسبب والعديد من الجوانب الآخر لنفس مفهوم. Seperti yang kita ketahui, Islam merupakan agama yang diyakini yang dapat memberikan kemaslahatan dalam setiap situasi dan keadaan yang mampu menjawab persoalan yang sering muncul dalam kalangan masyarakat. Di dalam Islam, sumber yang diyakini untuk menyelesaikan persoalan ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi sekiranya persoalan tidak dapat diperolehi hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan menggunakan ijma'. Tetapi sekiranya ijma' juga tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ditanya, maka kita akan menggunakan kaedah qiyas. Qiyas juga boleh digunakan untuk menentukan atau memperolehi hukum bagi perkara baru ataupun masalah-masalah baru. Al-Qiyas juga merupakan proses ijtihad yang berasaskan analogi daripada ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Qiyas juga boleh digunakan di dalam undang-undang Islam sebagai hujah bagi kes-kes yang tidak jelas. Secara ringkasnya, Al-Qiyas merupakan salah satu sumber hukum di dalam Islam. Ia merupakan sumber yang keempat selepas Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Al-Qiyas adalah sumber hukum yang tidak mempunyai nasnya daripada Al-Quran dan hadis, iaitu dengan cara menetapkan hukum secara perbandingan dengan sesuatu yang ditetapkan hukum berdasarkan kepada nas. Al-Qiyas sangat diperlukan pada masa kini berdasarkan pada isu-isu semasa yang perlu diselesaikan. Sekian daripada saya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Amir Ashraf bin Sulaiman. اليوم سأقدم لكم عن أهداف البحث في الموضوع القياس. Okey, insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan mengenai objektif kajian kami terhadap tajuk besar kami, iaitu qiyas. Okey, yang pertama sekalinya objektif kami huwa ma'rifatu ani ta'rif qiyas wa syurutihu wa arkanuhu. Okey, secara umumnya saya jelaskanlah pengertian qiyas ni ialah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mendapat ukuran terhadap sesuatu yang satu lagi. Okey, saya jelaskan secara umumnya ialah qiyas ni nak katakan yang membandingkan perkara terhadap perkara baru, mengambil perkara lama untuk mengetahui hukum terhadap perkara baru tersebut. Okey. Yang kedua ialah arkanu qiyas, iaitu rukun qiyas. Rukun qiyas ni terdapat 4. Yang pertama sekalinya al-aslu, yang kedua al-fa'u, yang ketiga hukum al-aslu, dan yang keempatnya al-illah. Okey, al-aslu ni asal lah, benda asal, iaitu perkara asal yang kita nak bandingkan ialah arak secara asalnya. Yang kedua al-fa'u ni benda baru nak kita bandingkan dengan al-aslu, iaitu dadah. Dan hukum aslu ni hukum asal bagi perkara asal tersebut, iaitu dadah arak tu memabukkan, haram. Dan illah pula, iaitu apakah persamaan kedua-dua benda al-aslu dengan al-fa'u, iaitu benda kedua-dua ialah memudahkan tubuh badan. Okey, asalnya huwa yajrusu ani anwa'ul qiyas, iaitu objektif kedua kami ialah mempelajari tentang jenis-jenis qiyas. Okey, berdasarkan kajian ini didapat
bahawasanya dapat memberikan kebaikan kepada kami sekumpulan, iaitu mengetahui bahawasanya kias ni ada bukan satu sahaja. Dan berdasarkan kajian ini juga, ia menyediakan kami bahawasanya para mustahik untuk mengeluarkan hukum menggunakan kaedah kias adalah bukan satu perkara mudah. Okay. Al-akhir fi ahdaful bahas huwa yadusu an makan al-qiyas fi Islam, iaitu pada akhir objektif kajian kami ialah untuk mengetahui kedudukan kias dalam agama Islam. Okay, secara umumnya ataupun secara asasnya kita tahulah bahawa kias ni untuk membentuk hukum baru bagi masalah baru. Tambah pula kias ni digunakan untuk setelah tiadanya perkara yang dibahaskan dalam Al-Quran atau Sunnah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya agama Islam itu adalah agama yang komprehensif ataupun agama yang meluas dan sesuai digunakan sepanjang zaman, tak kira tempat atau masa. Jadi setakat itulah daripada saya. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aiman bin Muhammad Suhairi, Hukam Al-Matrik di 17309936. Al-yawm sa'uqaddimu lakum tahtal mawdu' syarha al-qiyas. Penjelasan al-qiyas. Murad al-qiyas ijad qanun li syai'i akhar. Al-qiyas bermaksud menentukan hukum sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ia juga dikatakan sebagai membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui ukuran setiap sesuatu daripada yang satu lagi. Al-qiyas ka mustalah taqni lam yakun ma'rufan fi zaman an-nabi wa lam yastaqdim mustalah al-khitab fi syakli syabhi taqni abadan Umar al-Khattab fi risalatihi ila Mahafiz al-Basrah. Al-qiyas sebagai satu istilah teknikal tidak dikenali pada zaman Nabi. Istilah al-qiyas dalam bentuk semi teknikal pernah digunakan oleh Sayyidina Umar al-Khattab dalam suratnya kepada jabinanya di Basrah, Abu Musa al-Ash'ari. A'mal Abu Hanifah yashiru al-qiyas min an-nahiyah al-faniyah ila naqli al-qanun al-qadim min al-qadiyah al-asliyah ila al-qadiyah al-jadidah li'anna al-isnain ladayhima aw yatashabah min haythu al-alaqah katawab. Manakala Abu Hanifah merupakan tokoh yang pertama menggunakan al-qiyas sebagai satu istilah yang memberi makna teknikal. Al-qiyas secara teknikal menunjukkan perpindahan hukum lama daripada kes asal kepada kes baru, disebabkan kedua-dua ada persamaan dari segi illah. Kemudian penggunaan al-qiyas berkembang sebagai menyamakan antara dua benda, sama ada hissiyah ataupun maknawiyah. Imma hissiyah atau maknawiyah. Ala sabilil misal, istikhdam hissiyah huwa aqyas istikhdam hadhihi al-waraqah ma'al waraqah ukhra. Sebagai contohnya adalah sebagai contoh penggunaan hissiyah, saya mengukur kertas ini dengan kertas itu. Misal al-ma'nawiyah huwa al-ma'rifah al-mar'u laysat hiya nafsiha ma'rifah al-insan ukhra. Dan maknawiyah ialah ilmu sipulan itu tidak boleh dibandingkan dengan ilmu sipulan ini. Seterusnya min janib al-ulama usul syabaha al-qiyas al-hukmu bi syai'i la ma'na lahu walil hukmu wa huwa amr wujud mawjud bil fi'li bisababi awjah at-tashabah bainahuma fi surah al-jumu'ah. Di sisi ulama usul, al-qiyas ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang tidak ada nas tentangnya dengan hukum suatu perkara yang sudah ada nas, kerana persamaan illah hukum antara kedua-duanya. Contoh hukum berjual beli ketika azan Jumaat diserukan adalah perbuatan yang dimakruhkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah,
Ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Al-illah hukmu kana al-hukmu waqtu al-bay' wal bay' yawm al-jum'ah makruh bisababi ihmal as-salah. Justru illah hukum dimakruhkan berjual beli pada waktu azan Jumaat ialah disebabkan perbuatan tersebut melalaikan sembahyang. Idza tam insya af'al ukhra bina ala da'wa min mahami Yaum al-Jum'ah misal ar-rahun al-iqariyah wal mahan wa ittifaqiyah al-bay' wa ma ila zalik. Oleh yang demikian, jika ilah ini wujud pada perbuatan-perbuatan lain ketika diserukan azan Jumaat seperti gadai menggadai ar-rahnu, meneruskan pekerjaan, mengadakan perjanjian, jual beli dan sebagainya, boleh dikiaskan kepada hukum berjual beli sekiranya mempunyai illat yang serupa. Faqad yabruha qanun al-bay' idza kana al-illah mutasyabaha idza hukmul illah lam yakun al-hukmu nasakhah mumathila al-illah lil bay' makruh aidan. Jika ilah hukum antara perkara-perkara yang tidak ada nas itu serupa dengan ilah hukum bagi berjual beli yang dinyatakan dalam nas di atas, maka hukumnya sama, iaitu makruh juga. Ruknu al-qiyas. Yahtaju al-qiyas ila arba' rakaiz wa hiya awalan al-maqis alayhi yatadamman al-aslu alladhi tam ta'rifuhu fil hukmi wa yasbahu an-nuqtah al-marja'iyah al-qiyas kamithali syai'. Al-qiyas perlu mempunyai 4 rukun, iaitu yang pertama adalah al-maqais alash, melibatkan perkara asal yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya dalam nas dan menjadi tempat rujukan al-qiyas sebagai penyamaan akan sesuatu. Wasanian al-maqis ma huwa al-qiyas wa ma huwa laysa nas jadidah tashrah al-hukmu wa lahu nafs al-aslu bi istikhdam al-qiyas. Yang kedua adalah al-maqis, perkara yang dikias serta perkara baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan memiliki seperti hukum asal dengan cara menggunakan qiyas. Salisan al-hukmu al-asli alladhi ansha'ahu al-hukmu wa yaqsadu an yakuna mu'adilan ma'asyarikah far'ulah. Ketiga adalah hukum asal yang telah dijelaskan oleh nas dan dimaksudkan untuk disamakan pada cabangnya seperti halal atau haram. Dan keempat adalah rabi'an illa bisabab al-hukmu al-muta'allaq bil maqis wal maqis ala wal aslu wa man thumma yanfidhu al-hukmu tatajada al-illah fi far'iha. Al-illah tashabbah fi asli likai mahkum bi hukmi tashabbah. Yang keempat illah, iaitu alasan hukum yang berkaitan antara al-maqis dan al-maqis alaish, iaitu sebab yang ada di dalam asal dan dengannya hukum itu disyariatkan. Oleh itu, dengan kewujudan illah di cabangnya, maka illah tersebut disamakan di asalnya supaya ia akan dihukum dengan hukum yang sama.
Syurut al-qiyas. Awalan syurut al-hukm al-asli yajibu an yakuna al-hukmu al-asli huwa hukmu syari'a wa huwa hukmu al-Quran wa sunnah. Pelaksanaan pertama, syarat-syarat hukum asal. Hukum asal harus hukum syari' yang bersifat amaliyah, yang berlaku dengan nas dari Al-Quran atau As-Sunnah. Amma idza kana hukmul asli huwa hadasa bil ijma'. Adapun jika hukum asli itu berlaku dengan ijma', fa in ba'da al-ulama yaqtarahuna batlan al-qiyas fi hadhihi al-halah, maka sebahagian ulama usul mengatakan bahawa tidak sah qiyas dalam keadaan tersebut. Wazalika li'anna al-qiyas ma'rufan bil hukmi al-illah tujadu al-illah fi furu' fatashabbah fil asli hukmuhu wala hadasa fi syai'i al-hukmu bil ijma'. Ini adalah kerana qiyas berlaku dengan mengetahui hukum illah, iaitu dengan kewujudan illah di cabang, maka disamakan dengan yang asli pada hukumnya, dan ini tidak terjadi pada suatu hukumnya dengan ijma'. Lianna ijma' la syaratu lahu zikru an-nasakh lahu. Kerana memang ijma' tidak disyaratkan padanya penyebutan sandarannya. Ma'a zikra an-nasakh imadah la yu'rafu an illa hukmu annaha la tasmah bihudus al-qiyas bainama yaqulu ba'dul ulama annahu. Dan ini tidak terjadi pada satu hukumnya dengan ijma' kerana memang ijma' tidak disyaratkan padanya penyatuan penyebutan sandarannya. Dengan tidak disebutkan sandarannya, maka tidak diketahui ilat hukum sehingga tidak memungkinkan terjadinya qiyas. Sebahagian ulama', manakala sebahagian ulama' berkata bahawa sah, bainama yaqul ba'dul ulama annahu yajuzu lil far'i marisah lil qiyas. Sah berlakunya hukum pada cabang dengan qiyas. Birugmi min zalik al-hukmu hadasa bil ijma'. Meskipun hukumnya berlaku dengan ijma'. Lianna bisababi ma'ruf al-illah hukmu yujadu mutanawwi'ah tariqah mislu munasib baina asli wa hukmuhu. Hal ini disebabkan kerana mengetahui illah hukum memiliki pelbagai metod. Di antaranya adalah kesesuaian antara asal dan hukumnya. Yajibu an yufhim al-hukmu al-mansha'a ala annahu bina' ala al-illah mafhum wal-ma'ruf bil-aqli. Hukum asal tersebut harus difahami, maknanya seperti berdasarkan kepada ilat yang boleh difahami dan diketahui akal. Lianna qiyas ma'ruf al-illah al-hukmu wal-ma'ruf mawjuduhu fil furu' hatta hadasa hukmul aslu fil furu'. Lianna kalahima al-illah musyabah. Ini adalah kerana qiyas ilah mengetahui ilat hukum asal di cabang kerana keduanya memiliki ilat yang sama. Al-aqlu la mafhum al-illah. Qad qiyas la amal yaqulu al-ulama anna al-qiyas la yatabiqu ala sifatil ibadah. Ini adalah kerana dasar qiyas ilah mengetahui ilat hukum dan mengenali kewujudannya di cabang, sehingga dengan demikian boleh berlakunya hukum asal di cabang kerana keduanya memiliki ilat yang sama. Namun jika akal tidak boleh memahami ilat, maka qiyas pun tidak boleh dilakukan. Hukmu illatuhu ma'ruf Allah faqat mislu raka'at as-salah adada at-tawaf fil Ka'bah ma yasilu ila sab'ah julat sa'i baina Safa wa Marwa wa ghairuhu.
Justru para ulama berkata tidak berlaku kias pada hukum-hukum yang bersifat ibadah, iaitu hukum hakam yang ilatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Contohnya seperti jumlah rakaat-rakaat solat Jumaat, jumlah tawaf di Kaabah sebanyak 7 putaran, 7 kali. Jumlah sa'i di antara Safa dan Marwah dan lain-lainnya. Hal hukmu aslu mafhum al-makna wal illah rubbama mafhum al-aqlu wal ma'ruf. Manakala jika hukum asal boleh difahami maknanya, iaitu yang didirikan atas ilat yang mungkin boleh difahami akal dan mengenalinya, qiyas sawab fi hal huna, maka qiyas sah dalam keadaan seperti ini. Mislu mahzur al-khamru, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Maknanya Allah telah menjelaskan pengharaman arak dalam surah ini. Contohnya hukum, maksudnya kat sini dalil ini adalah contoh hukum diharamkan meminum arak, pengharaman arak melalui dalil Quran ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Azri bin Zaidi. Saya akan menceritakan tentang syarat-syarat cabang. Okay. Hendaknya cabang tidak ditetapkan hukumnya oleh nas, kerana qiyas kembali padanya jika tidak ditemukan nas dalam masalah. Dan yang menjadi ketetapan di kalangan ulama usul adalah tidak berlaku ijtihad ketika ada nas. Jika ada nas, maka tidak ada makna qiyas. Jadi, pendapat pihak yang menyatakan bahawa pemerdekaan budak yang tidak beriman tidak sah dalam kafarah sumpah, kerana diqiyaskan kepada kafarah pembunuhan kerana kesalahan. Qiyas yang tidak sah seperti yang sebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-92 yang bermaksud, dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diah, iaitu denda ganti nyawa yang diserahkan kepada keluarga si mati, kecuali jika mereka sedekahkan, yakni memaafkan. Tetapi jika ia yang terbunuh dengan tidak sengaja dari kaum kafir yang memusuhi kamu sedang ia sendiri beriman, maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dan jika ia, iaitu orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu, dari kaum kafir yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar diah kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam pada itu, sesiapa yang tidak dapat mencari hamba yang akan dimerdekakannya, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukum yang tersebut datangnya dari Allah untuk menerima taubat, yakni membersihkan diri kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zakin dengan adik menerangkan tentang syarat-syarat ilat. Syarat-syarat ilat. Okey, pertama, ilat menjadi keterangan yang zahir. Zahirnya ilat adalah kemungkinan kewujudan ilat boleh dipastikan berada di asal dan di cabang. Ini disebabkan kerana ilat termasuk tanda hukum dan pengenalannya. Okey, contoh, jika kewujudan ilat di cabang, maka hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Okay, yang kedua, ilat menjadi keterangan yang akurat. Yang dinamakan keterangan tersebut memiliki batasan atau memiliki hakikat tertentu yang terbatas, beza dan perbezaan orang serta keadaannya. Contoh, unsur memabukkan sebagai ilat dan meminumnya adalah haram, boleh menyebabkan sakit otak. Okay, yang ketiga, ilat menjadi keterangan yang sesuai dengan hukum. Okey, maksudnya kesesuaian keterangan atau ilat dengan hukum adalah diikatkan hukum dengannya sebagai tempat terwujudnya hikmah hukum. Okey, contoh pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja boleh menjadi keterangan yang sesuai disebabkan diikatkan dengan kisas dan maka hukumnya adalah harus untuk membuatnya balik. Okay, yang keempat, ilat menjadi keterangan yang melampaui batas. Maksudnya adalah keterangan tersebut tidak hanya terbatas pada asal saja, kerana dasar kias adalah serta cabang dan asal diperlakukan pada cabangnya. Contoh, di bulan Ramadan yang untuk orang yang bermusafir. Bermusafir tidak wajib untuk mereka untuk berpuasa, maka ilat wujudnya untuk bagi mereka untuk membuka puasa. Dan Assalamualaikum. Dan itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauqadimu lakum hadza anwa'ul qiyas. Anwa'ul qiyas wujud سبعة أنواع. الأول قياس الطراد، أنواع الثاني قياس الأقصى، أنواع الثالث قياس الأولى، أنواع الرابع قياس الأدنى، أنواع الخامس قياس الصعب، أنواع السادسة قياس المناسبة. القياس السبعة أنواع السبعة قياس استقالة. أنواع الأولى، أول قياس الطراد. مقارنة بين حالة وحالة أخرى، حصول على قانون الحالة جديدة بسبب معادلة علة. المثال: القانون غير قانوني بناء على حديث النبي الذي يستخدم قوسيلة في الفقه: كل ما هو مسكر غير قانوني. أنواع ثانية قياس الأقصى أي تحريك القانون خلفاء القانون القضية الأصلية إلى حالة جديدة التي يسعى إليها. يجب على صاحب العمل إعادة جميع رأس المال مقدم من المستثمر والمشاركة الفوائد فقط على نحو متفق عليه. لا يمكن للرجل عمل أيضا باستخدام جزاء ربه المستثمر بسبب هذا العمل يمكن أن توفر الوعد غير متوازنة لكل طرف في العقد، وبسبب ذلك لا يمكن للرجل أعمال أن يتراجع أو يأخذ كل شيء. يجب تسليم الأرباح في بلاد إلى المستثمرين. الأنواع السادس قياس أول تحويل القانون. قياس أولى تحويل القانون من قضايا محدودة إلى قضايا بشكل عام. القانون واضح، أصبح اللسان في السوابق قضائية أصلية أكثر بروزا في تعبير قضايا جديدة.
الأنواع الرابع أي قياس عندنا أي نقل موزد من القوانين عامة إلى قوانين أكثر تجديدا. مثال إذا سمح الله للمسلمين بقتل القوات كفيرة الحرب. ثم قياس العدنى أكل من القتل مثل هذا الاستيلاء على ممتلكات العسكرية غير المسلمة الزمين. أنواع خامس القياس الصعاب القياس الذي لا يحتاج اللسان بل يحتاج فقط إلى تشابه عام بين الحالة القديمة والحديثة. على سبيل المثال جهة الذي قام به ابن تيمية في الحالة التأجير بسات الفكه قد ضمن. أنواع سادس قياس مناسبة أكيسور الحكم الأشرع. على سبيل المثال في الحالة الضمان الذي اعترف به ابن تيمية أخذ مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم كحجة تبرير الممارسة. أنواع السابعة قياس استقالة أي قياس الذي تحقق من خلل العملية استقرار. مثلا في قياس تكون هذا بملاحظة عدد محددة في وقت لاحق تمت دياغته في سمعة واحد مهتدى. مثال على ذلك هو حال تحريم الفضل للربا والربا النصية خاصة بالسلع الأربعي الذي ورد في حديث عبادة بن الصامت. تبدل الذهب بالذهب الفضة إلى الفضة التمر إلى الناخل القمح إلى قمه الشعير إلى شعير والملح مع الملح على فو وبناس المعادلة. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي عزيز الحكيم. الآن سأقدم لشرح الموضوع القياس والأصول الفقه في القرار الحكمي المحكمة في هذه الأوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في سورة الحشر آية الثانية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى سوف ينقم من عباده الذين اختقان بالعقاب. القانون واضح. مثال الذي دمره الله تعالى أمامة أمة سابقا. لذا فإن القرآن شهادة على شهادة حكم المساواة بين حالتين متشابهتين. فإن القياس هم أساسا على هذا المبدأ من خلال التطابق في عدد من العلات التي لم ينص عليها القانون صريحة. Maksudnya, maka kias ini berprinsipkan kepada asas.
kepada asas dengan menerapkan pelbagai kaedah. Tapi dalam kaedah ini yang tak disebutkan dengan hukum dengan secara yang jelas. Sarihah ay min khilalil musawwah qanun bi akhir kull al-qanunin nafsul illat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.